apabila kita ni mempunyai sesuatu yang tidak sama seperti kebanyakan orang, maka kecenderungan untuk kita tidak disukai adalah sangat tinggi. Siapa setuju? Sama ada kita punya effort dalam bekerja, kita punya mungkin rupa paras kita, mungkin cara kita menguruskan keluarga, apabila tidak ada persamaan dengan kebanyakan orang, selalunya kita cenderung untuk tidak disukai. Sebab apa? Sebab secara psikologinya, manusia akan rasa selesa dengan seseorang yang ada persamaan. Korang kena ingat rules psikologi ni supaya kita faham. Kenapa apabila satu orang manusia tak suka dengan kita, mesti ada titik yang kita tak sama dengan dia. Sebab tu kecenderungan untuk dia tak suka kita adalah sangat tinggi. Saya bagi contoh. Dulu waktu saya kerja kerajaan, dulu saya tak faham benda ni guys. Saya tak tahu apa buku nak baca. Dulu tak ada orang buat konten. Dulu tak ada sipu. Sipu pun ramai kat universiti. Jadi saya tak tahu apakah yang berlaku sebenarnya. Okay, so hari demi hari bila saya lalui perkara ni, saya mula faham. Okay, bila saya kerja makan gaji dulu, saya kerja kerajaan. Okay, so kita faham lah, kita duduk dalam environment orang kerja kerajaan. So kita dah tahu dah, dia punya pattern mindset dia majoriti sama. Kebanyakannya sama. Tengah hari lari jap pergi ambil anak sekolah, Sabtu Ahad cuti, hujung bulan dapat gaji. So mindset dia sama, rutinnya sama. Okay? Dan kebanyakan cara dia urus family pun lebih kurang sama. Okay, bila saya start buat bisnes, bila saya jumpa macam-macam orang, saya melihat another side of world. Dulu saya duduk dalam kehidupan biasa kan. So bila saya buat bisnes, saya jumpa macam-macam orang, saya lihat macam-macam kemampuan. Jadi kepala otak saya mula terbuka. So bila saya mula tukar nahu saya bercakap, cara saya membawa diri saya, jadi ada ramai orang back off. Ada ramai orang jauhkan diri, tak nak kawan dengan saya. Ada yang mengata belakang, ada macam-macam. Ada yang tulis dekat media sosial dan sebagainya. So dulu saya mula tertanya-tanya, sebab saya melalui benda ni bukan ketika saya kerja dia. Waktu saya main bola dulu pun sama. Dalam ramai-ramai tu, selalunya yang okey dengan saya mungkin 3-4 orang. Yang lain-lain tu kadang-kadang suka macam menganjing, peli-peli. Sebab apa? Sebab saya tak sama cara saya berfikir, cara saya bawa diri saya. So ada orang ni memang macam tu, dia tak sama macam kebanyakan orang. Jadi bila saya lalui kehidupan ni, saya mula faham kenapa terutamanya bila saya jual barang tau. Menjual barang di jalanan telah banyak mengajar saya erti kehidupan guys. Betul lah kata bidalan. Okay, ijazah terbaik datang daripada jalanan. Okay, so bila kita menjual barang kan, so sebagai salesperson, untuk kita memulakan conversation dengan strangers, dengan orang yang kita tak kenal, selalunya kita kena mencari titik persamaan yang mana orang tu dia suka. Tajuk ataupun perkara ataupun benda yang dia suka. So apabila dia suka terhadap satu perkara yang sama macam kita, kebarangkalian besar dia akan rasa selesa untuk berbual dan bercakap dengan kita. Saya bagi contoh. Katakanlah saya jumpa satu orang. Okay, orang ni dia mungkin dia minat bola sepak. Mungkin dia pakai jersey bola ataupun dia pakai topi kelab bola. So bila saya datang kat dia, saya nak approach dia, saya akan menggunakan bola sepak itu sebagai senjata ataupun bridge untuk mencipta rasa selesa melalui persamaan. So saya akan cakap dia, bang, dalam ramai-ramai orang yang saya jumpa hari ni, abang seorang je pakai jersey bang. Jersey kelab ni pula tu. Abang memang minat bola ke? Wah, bila dia tiba-tiba tak semena-mena tanya pasal, ada orang dia memang die hard guys bola sepak. Cakap pasal bola, dia terus boleh tinggalkan majalah Mangga dan URTV. On the spot dia boleh berbual. So saya pun akan buka cerita lah. Saya pun pernah main bola bang dulu. Saya sekolah Sukan Bukit Jalil. So, oh ya ke? Dia dah So bila dia dah start rasa selesa berbual dengan kita, barulah kita masukkan agenda kita untuk menjual produk yang kita bawa. Dan kebarangkalian untuk kita close sales apabila orang-orang yang ada persamaan dengan kita adalah sangat tinggi. So itu kaedah dalam menjual lah. Jadi menjual ni maksud dia sama macam kita berkomunikasi dengan manusia. Sebab tu saya tak heran pun kalau bila saya buat konten, akan ada ramai orang yang tak suka saya dan akan ada ramai orang yang suka saya. Dan kenapa? Kalau saya tengok jumlah haters saya dengan followers saya lebih ramai daripada haters. Contoh, kalau ada benda-benda yang viral, saya nampak
orang yang support saya adalah lebih ramai daripada orang yang tak suka saya. Okay? Mungkin dia tak berani apa, tak pasti. Tapi kenapa perkara ni berlaku? Dia sebab psikologi guys. Sebab saya, sesiapa yang follow saya, dia tahu saya datang daripada keluarga biasa, marhain. Okay? Saya membesar daripada kawasan Stenggan, kawasan flat. Saya kerja kerajaan, saya SPM biasa-biasa. Jadi ini adalah satu normal punya kehidupan untuk ramai orang. Okay, jadi ramai orang dia boleh rasa blend dengan saya, dia ada rasa sama dengan saya. Lepas tu dia rasa selesa. Bila dia rasa selesa, dia rasa suka. Dan bila dia rasa suka, kebanyakan apa yang dia cakap, kemungkinan besar dia akan setuju. So itu konsep dia, kenapa ada orang boleh jadi followers, kenapa ada orang jadi haters. Even kita pun ada orang yang kita mungkin tak berapa berkenan, betul tak guys? So kalau kita tengok kenapa kita tak berkenan dengan seseorang, mungkin kita tak sama. Contoh, kita jenis strong. Bila kita tengok orang yang weak, kita rasa tak suka dengan dia. Kita rasa tak suka dengan apa dia buat. Sebab apa? Sebab kita tak ada persamaan. Kita sebab satu orang lelaki yang bila melalui hidup ni, kita lalui dengan strong. Bila kita tengok ada lelaki yang mungkin menunjukkan ciri-ciri weakness, kelemahan, kelembikan, jadi kita rasa macam geram dengan dia. Sebab apa? Sebab dari segi persamaannya tak ada. So bila saya kerja kerajaan dulu, Bila saya mula berniaga, tambah income melalui jualan, so kawan-kawan saya yang memang kerja yang tak buat bisnes ni, dia start jauh daripada saya. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada persamaan dengan saya. Sebab dia orang punya income memang 100% makan gaji. Saya dah start ada income melalui perniagaan dan jualan.